kanan. Kalau dia bapa kamu, jangan kamu berjalan depannya. Wala taq'ud qablah, kamu jangan duduk selagi dia tak dapat tempat duduk. Wala tastasibbulah, jangan kamu jadi puncak orang maki bapa kamu. Nabi pesan macam tu dekat sahabat dia. Jadi kalau kita tengok banyak sebenarnya adalah hadis yang menerangkan tentang perkara wallahu a'lam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan kita tentang golongan yang memakan harta anak yatim ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Shadaqallahul azim. Maksud dia orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim. Mereka makan harta anak yatim ini zulma, dengan cara zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya mereka makan ketul-ketul api neraka ke dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, mereka akan diletakkan ke dalam neraka sa'ir Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam soal anak yatim dan harta anak yatim ini dibahaskan dengan detail oleh ulama. Ada setengah ulama mengingatkan kepada orang Islam yang suka makan kenduri arwah. Ada ulama yang ingatkan umat Islam yang suka makan kenduri arwah. Kalau sekiranya berlaku kematian, dan kematian itu ada meninggalkan anak yatim. Satu orang laki-laki mati, dia ada anak yang belum cukup umur. Bermakna harta peninggalan si mati dipanggil harta pesaka. Dan harta pesaka itu wajib difaraid, dibahagikan kepada orang-orang yang berhak menerima dia. Di antara orang yang berhak terima harta pesaka ialah anak dia. Sedangkan anak dia masih belum cukup umur. Anak dia dianggap yatim di dalam Islam. Dan kalau sekiranya kenduri arwah itu dibuat dengan menggunakan harta peninggalan si mati yang juga merupakan bahagian harta anak yatim, maka kita yang pergi makan kenduri arwah itu innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya mereka makan ketul api neraka ke dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, di hari akhirat mereka layak di neraka sa'ir yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni kita kena jaga. Selalu kita ulang sebut benda-benda yang seumpama ini. Kenduri itu sesuatu yang baik. Lebih-lebih lagi kalau sekiranya kenduri itu dijamu kepada orang miskin dan kanak-kanak. Kenduri ini sesuatu yang baik, dan lebih baik lagi kalau sekiranya kenduri itu dijamu kepada orang miskin dan juga kanak-kanak. Tetapi kenduri arwah tidak pernah ditunjukkan di dalam amalan Islam. Tak pernah. Tidak salah kalau sekiranya kita nak buat, tetapi tidak terikat pada syarat. Kalau kita nak buat kenduri seminggu selepas jenazah dikebumikan saja nak buat kenduri. Kenduri syukur kerana mayat itu tidak menimbulkan musibah pada keluarga. Syukur kerana mayat itu kita sudah pun selamat kebumikan dia. Kita buat satu kenduri, tak apa. Tapi kalau kita macam sudah terikat pada satu kewajipan, mesti kenduri malam 1, malam 2, malam 3, malam 7, malam 14, malam 40, malam 100 dan sebagainya, dan kita rasa kalau tak buat berdosa, waktu itu kita salah. Nabi tidak pernah suruh buat malam 1, malam 2, malam 3, malam 7. Nabi tak pernah suruh. Bahkan ada di dalam asar yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi, kata dia, sesungguhnya kami pada zaman Nabi SAW, Nabi menganggap membuat makan pada malam kematian itu minan niyahah. Dia kata daripada rakat tangis yang diharamkan oleh agama Islam. Kita buat kenduri itu macam kita meratap menangis, macam kita menyesal tak boleh terima takdir Allah kematian yang menimpa keluarga kita. So kalau nak buat pun jangan terikat.
kepada malam 1, 2, malam 3, malam 7. Jangan. Dan jangan beriktikad mengatakan benda itu ibadah. Jangan beriktikad mengatakan benda itu wajib buat kalau tak buat berdosa. Hari ni kalau kita tengok, dia sudah jadi satu macam budaya dalam masyarakat kita. Orang miskin tak ada duit pun nak kena buat juga. Kerana kalau tak buat rasa berdosa sangat dia di depan Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggal semayang, dia tidak rasa berdosa seperti mana dia rasa berdosa tak buat kenduri arwah. Dia tak bangkit semayang subuh, dia tak rasa berdosa. Tapi dia tak buat kenduri malam 14, dia rasa dia bersalah sangat di depan Allah. Ini satu silap faham, salah faham yang berlaku di dalam masyarakat kita, yang perlu kita beri nasihat supaya benda ini boleh dibetulkan. Supaya jangan sampai umat Islam terkeliru dengan soal-soal ibadah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Lebih-lebih lagi apabila yang mati itu orang yang ada meninggalkan anak yatim. Lebih-lebih lagi. Harta dia, harta peninggalan dia adalah harta yang cukup sensitif. Harta yang bercampur di dalamnya harta anak-anak yatim. Yang kalau sekiranya kita gunakan, kita menggunakan duit tanpa jalan yang hak, tanpa jalan yang sebenarnya. Kerana budak yang belum cukup umur, dia tidak ada keahlian untuk membenarkan digunakan harta itu. Dia tinggal anak umur 7 tahun. Kita pergi tanya anak dia hak umur 7 tahun dah mengaji sekolah darjah 1. Kita tanya dia, kita ni duit apa hang tinggal ni lah ni jadi hak hang dah. Kami nak ambil 200 bak kenduri roti canai malam ni. Boleh tak boleh? Budak darjah 1, dia boleh cakap lah. Dia kata boleh. Dia kata boleh tu syarat tak terima. Syarat tak terima kerana dia tidak mempunyai keahlian untuk membenarkan orang guna harta itu. Dia tidak ada keahlian, maka kebenarannya ditolak oleh syarak. Yang tu prosedur yang ditentukan oleh fiqh. So, clear pada kita, jelas pada kita bahawa harta tu harta anak yatim dan tak boleh usik harta itu. Kalau kita nak guna buat apa-apa pun, gunalah duit lain. Jangan guna harta yang menjadi hak kepada anak-anak yatim ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kerana menjaga soal-soal ini menyelamatkan kita daripada diancam oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Yang sebuah hadis lain Nabi SAW bersabda, kata Nabi, man masaha ala ra'si yatimin rahmatan kataballahu lahu bi kulli sya'ratin marrat alaihi